استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sidang hadirin, sidang hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita untuk sama-sama kita dapat bangun pada pagi ini, dapat tunaikan solat subuh dengan cara berjamaah. Dan pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang mubarak ini, kita dapat pula, iaitu pada pagi yang pertama daripada bulan Rejab, maka kita dapat pula duduk dalam satu majlis walaupun secara online, secara atas talian, untuk kita muzakarah tentang satu sejarah yang besar dalam Islam, dalam agama kita. Itu sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejarah Isra dan Mi'raj. Jadi kitab yang kita baca pada pagi ini untuk siri kuliah kita ini adalah kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini kitab yang baru dari segi penerbitan. Kitab asal dia memang bahasa bahasa lama ni, bahasa Patani ni tak boleh baca tulisan halus-halus. Jadi yang ini Ustazah Nuraini Abu ni, hafizahullah, telah buat satu usaha yang baik untuk nak cetak lain. Bahasa tak ubah, cetakan yang baru, kan, supaya senang kita nak baca. Kitab lama tu ada dengan saya tapi halus-halus tulisan dia. Jadi kita ambil kitab yang baru ni untuk kuliah kita supaya semua orang boleh tengok tulisan besar dan senang baca. Jadi insya-Allah kuliah pagi ni kita sambung lah. Kemarin masya-Allah kita dah bahas tentang bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim secara ringkas, tentang kelebihan-kelebihan bismillah dan sebagainya. Jadi pagi ini kita akan sambung lagi tentang pembukaan yang seterusnya, mukadimah yang seterusnya daripada kitab yang mabruk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah, qala al-musannif rahimahullah wa ghafara lahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berkatalah pengarang kitab ini, iaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Semoga Allah merahmati rohnya, mengampuni dosa-dosanya, memberi manfaat ilmunya kepada kita di dunia dan di akhirat. Kumulai kitab ini, bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahil mannan ala ibadihi bi ni'amin la tusa. Alhamdu, segala puji bagi Allah, segala puji-pujian bagi Allah. Jadi kalimah alhamdu tu kalau kita lihat di situ dia ada huruf alif lam ma'rifah al, kemudian dicantum kepada hamdun. Jadi dia jadi alhamdu. Jadi alif lam itu dipanggil bukan alif lam ma'rifah biasa, dipanggil alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq, maksudnya alif lam yang fungsinya ataupun dia membawa makna merangkumkan, mencangkupkan.
Dia kumpul sekali semua. Apa yang dia kumpul, kalau di sini alhamdu dia kumpul, dia cangkup puji-pujian. Mana kata alhamdu segala puji-pujian. Apa juga puji-pujian, apa juga perkara yang baik, apa juga nilai-nilai yang baik, apa juga kualiti-kualiti yang baik, sifat-sifat yang baik-baik, semua sekali. Semua sekali. Senaraikanlah sebanyak mana yang kita mampu. Senaraikanlah 10, 100, 1000, lebih pada tu. Semua sifat-sifat yang baik, semua benda hak elok-elok, lillah, adalah kepunyaan Allah. Lam tu lil milki, adalah kepunyaan Allah. Lam tu ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya lam itu lil milki, kepunyaan Allah. Dia peruntukkan kepada Allah semata-mata. Alhamdulillah, segala puji-pujian, segala hak elok-elok, segala yang baik-baik, kumpul semua sekali. Apa yang kamu boleh senaraikan, senaraikanlah semua. Semua itu Allah punya. Berani, pengasih, penyayang, lemah lembut, belas kasihan, apa lagi? Cerdik, pandai, apa semua cantik, indah, Allah punya. Allah Maha segala-gala kebaikan. Allah Maha bagi segala-gala nilai yang kualiti-kualiti yang elok-elok. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dah isbatkan kepada Allah semua sifat-sifat dan kualiti nilai-nilai yang baik, jadi tentu sahaja yang tinggal apa? Yang tinggal hak tak elok lah kan. Yang tak elok lah yang tinggal. Jadi yang tak elok tu kita nak nisbah kat siapa pula? Hak tak elok tu kita nisbah kat diri kita lah kan. Jahat, kedekut, perenguih, tidak berterima kasih, tidak ada belas kasihan, keras hati, degil, engkar, semua hak tak elok tu kita nak nisbah kat siapa? Diri kita. Kitalah yang tak eloknya. Kitalah yang tak baiknya. Hak baik semua Allah belaka. Hak elok semua Allah belaka. Barulah lafaz alhamdulillah ini, bila kita faham konsepnya, akan membawa pengucap kalimah ini kepada perasaan rendah diri. Pada perasaan aku tak ada apa-apa. Allah lah yang segala-galanya. Jadi setiap kali kita sebut tahmid, alhamdulillah, maka inilah apa yang sepatutnya zahir dalam hati kita. Inilah apa yang sepatutnya kita rasa dalam hati kita, bahawa kita ni hak tak elok semua kita, hak baik-baik semua Allah. Hak tak betul semua kita, hak betul Allah semua. Lagu tu alhamdulillah. Al-Mannan, yang maha memberi. Al-Mannan, yang maha memberi. Yang maha memberi. Ala ibadihi, ke atas hamba-hambanya. Bini'am, dengan bermacam-macam nikmat. Ni'am ni kata jamak daripada kata mufrad ataupun singular dia, ni'matun. Jamak dia ni'amun. Kadang-kadang ada orang salah baca. Dia baca ni'mun, ni'min. Bini'min. Ataupun bina'am. Salah nah. Na'am makna lain. Ni'mun pun boleh juga, tapi di sini bukan ni'mun, ni'amun. Bini'amin, yang memberi, yang maha memberi ke atas hambanya. Bini'amin la tusa, dengan nikmat-nikmat yang tidak terhitung. La tusa makna tidak terhitung. Di sini dikata tidak terhingga, maksud samalah. Nak yang tidak terhingga makna la tusa makna tak boleh nak dikira, tak boleh nak dihitung. Betul tak? Banyak kan nikmat Allah Ta'ala ni kepada kita ni banyak. Termasuklah juga nikmat apa? Termasuklah juga nikmat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga dengan nikmat pengutusan Nabi kepada kita umat akhir zaman. Termasuklah nikmat, itulah nikmat yang paling besar sekali. Kan? Termasuklah juga nikmat
Apa lagi? Nikmat peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Nah, termasuklah nikmat peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini. Tak terkira lah besarnya nikmat Isra' dan Mi'raj, yang mana kita akan baca risalah ni dan kita akan lihat. Dan kita akan tahu bahawa memang Isra' Mi'raj satu nikmat yang bukan sahaja bersifat maha, bersifat mega. Bahkan satu nikmat, Isra' Mi'raj satu nikmat yang sangat ajaib. Sangat-sangat luar biasa. Satu nikmat yang mana mengenalkan kita kepada pencipta kita, Allah. Bila kita lalu kisah Isra' Mi'raj ini, kita boleh kenal Allah dengan lebih dekat, dengan lebih kenal. Sebab itu nikmat Allah Isra' Mi'raj ini termasuk di antara nikmat Allah ke atas kita yang sangat-sangat besar. InsyaAllah akan mudah-mudahan Allah buka kepada kita makrifat terhadap kisah Isra' Mi'raj bila kita baca risalah ni sampai habis, insyaAllah. Alhamdulillah al-mannan ala ibadihi bini'amin la tusa. Segala puji-pujian kepunyaan Allah diperuntukkan kepada Allah yang maha memberi ke atas hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu, dan semoga rahmat. Jadi ini as-salatu wassalam ni, ini kita kata selawat lah kan. Selawat dan salam lah. Jadi selawat dan salam ni sebenarnya apa? Apa selawat dan salam ni? Selawat dan salam yang kita lafazkan ke atas Nabi, kepada Nabi adalah merupakan doa. Mungkin ada orang ramai dah tahu, ada orang mungkin tak tahu. Jadi merupakan doa. Jadi selawat dan salam ni merupakan doa. Jadi bila kita kata as-salatu wassalam, jadi kita berdoa semoga rahmat. Jadi jumlah ni dipanggil jumlah doa. Ya, kita kata semoga rahmat dan juga kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan. Ala man asra, dicurahkan oleh Allah, yakni diturunkan oleh Allah, ala man usriya, ke atas dia yang telah dijalankan akan dia pada waktu malam. Man tu bukan mereka ya, man tu makna dia. Ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke atas dia yang dijalankan akan dia, dibawa berjalan akan dia pada waktu malam. Usriya, Isra, Asra maknanya berjalan malam. Okey. Yang dijalankan akan dia pada waktu malam minal masjidil haram, daripada masjid al-haram, ilal masjidil aqsa, sehingga ke masjid al-aqsa. Jadi kalimah yang kedua dalam muqaddimah ini ialah salawat dan salam. Jadi salawat ni sebagaimana yang kita maklum adalah doa rahmat daripada kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini dia punya kelebihan dia sangat banyak. Sekali kita selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan hantar kepada kita rahmat 10 kali rahmat. Jadi selawat ni dia ada banyak faedah. Dia menenangkan hati, dia mengeluarkan kita daripada kesempitan. Bukan dia, Allah lah. Tapi melalui sebab amalan ini makbul di sisi Allah. Bila kita buat, Allah pandang kita, Allah tolong kita. Dan selawat ni hukumnya wajib sekali seumur hidup. Dan selawat ni sunat disebutkan pada setiap kali nama Nabi SAW disebut. Ada juga qil, kadang-kadang ulama mengatakan wajib setiap kali kita dengar nama Nabi disebut. Orang yang tak selawat bila dengar nama Nabi disebut, maka orang ini Nabi kata manusia yang paling kedekut, manusia yang paling bakhil. Dari sirah-sirah selawat ni banyak. Ada yang datang daripada Nabi sendiri, ada yang datang daripada para sahabat, ada juga yang datang daripada para ulama. Jadi selawat ni, sirah-sirah selawat kita boleh reka.
Imam Syafi'i rahimahullah, dia pun adalah sirah selawat yang direka sendiri. Sebagaimana yang semua orang maklum tentang sirah selawat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat besar dan sangat mencangkupi sirah selawat Imam Asy-Syafi'i. Jadi selawat ni kita jangan bimbang, kita boleh reka. Asalkan dia adalah doa kebaikan untuk Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, ada banyak hadis, antaranya selawat pagi Jumaat. Siapa yang selawat petang Jumaat lepas solat asar. Barang siapa yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali selepas solat asar, selepas bagi salam solat asar, sebelum dia buka lipatan kaki dia, sebelum dia ubah kedudukan dia, lipatan kaki tahiyat akhir tu, dia baca dulu selawat ni 80 kali setiap hari Jumaat selepas solat asar, sebanyak 80 kali, maka dosanya selama 80 tahun akan diampunkan oleh Allah. Jadi para ulama ramai yang buat hadis ni, termasuklah pengarang kitab Fadailul Amal iaitu Maulana Zakaria rahimahullah. Dia pun istiqamah buat amalan ini. Dan lagi selawat pagi. Selawat termasuk dalam wirid pagi dan petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 10 kali pagi, 10 kali petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 10 kali pagi, 10 kali petang. Ini pun adalah ada hadis sahih dan sunat untuk kita buat. Paling kurang lah, paling kurang amalan kita. Dan banyak selawat lagi bagus. Nabi SAW kata, Awlan nasu bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Nabi kata orang yang paling hampir dengan aku di hari akhirat besok adalah orang yang paling banyak menghantar selawat kepadaku. Jadi marilah sama-sama kita menghantar selawat yang sebanyak-banyaknya kepada Nabi. Paling kurang pun seelok-eloknya 100 kali lah. 100 kali. Jadi tak kira siapa lah. 100 kali itu paling kurang. Kalau banyak lagi bagus. 100 kali. Kalau lebih baik pagi 100, petang 100. Bukannya lama pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selawat ni kalau boleh kita jangan hantar kat Nabi seorang. Kita hantar kat keluarga dia sama. Kalau boleh kita janganlah bataskan pada Nabi. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Kita jangan tinggal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarga Muhammad juga. Sebab ada permintaan khusus daripada Nabi. Nabi biasa kata, apabila kamu mengirim selawat kepadaku, maka janganlah kamu lupa kepada ahli keluargaku sama. Nabi habaq lagu tu. Jadi lebih afdal kita selawatkan Nabi dan keluarga Nabi. Jadi bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga pada selawat itu sunat, menurut pendapat majoriti ulama, sunat untuk kita sebut Sayyiduna dengan tujuan untuk menzahirkan sifat memuliakan Nabi daripada pihak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita tak sebut Sayyidina pun tidak menjejaskan apa-apa pada selawat kita. Cuma menambahkan penghormatan dari pihak kita sahaja kepada Nabi. Jadi, menurut pendapat ijma' ulama' bahawasanya sunat untuk kita menyebut Sayyiduna pada selawat kita itu. Jadi, tak betul lah kalau ada orang kata tak boleh sebut lah. Boleh sebut. Nak sebut, tak sebut pun tak apa. Tapi, jangan kata haram, jangan kata bid'ah, sebut Sayyiduna. Tak boleh kata lagu tu. Sebab itu khilaf dengan pendapat majoriti ulama. Dan keduanya assalam. Assalam ini dia bukan selawat. Assalam bukan selawat. Selawat. Assalam. Jadi assalam ini juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Hadis-hadis yang tersendiri.
Jadi dua-dua pun ada kelebihan. Jadi kalau biasa kita selawat saja, kadang-kadang kita sertakan dengan salam. Contohnya macam selawat hari Jumaat tadilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Ada salam di situ. Jadi kalau kita boleh gabungkan selawat dengan salam, lagilah bagus. Lagilah bagus. Kalau tidak, kalau kita nak ringkaskan selawat kita, selawat sajalah. Ala man usriya bihi, semoga Allah turunkan rahmat dan kesejahteraan ke atas dia yang telah digerakkan, dijalankan akan dia pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu selawat Nabi. Nanti kita akan bahas tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa juga. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadail allati la tustaqsa. Dan begitulah juga aku doakan kepada Allah, yakni semoga rahmat dan salam tadi, rahmat dan kesejahteraan tadi dicurahkan juga ala alihi, ke atas ahli keluarganya. Jadi ahli keluarga Nabi ini, ada beberapa perkataan ahli itu, ada beberapa pendapat lah di kalangan para ulama. Siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi dalam selawat ini? Jadi pendapat yang pertama mengatakan keluarga ini ialah diri Nabi dan juga kepada anak dia Fatimah dan menantu dia Sayyidina Ali, cucu dia Hasan dan Husain dan keturunan yang datang daripada mereka berdua, yang kita sebut sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait. Wa ala alihi, kepada keluarga Nabi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan adalah semua isteri-isteri Nabi, yang perempuan yang pernah berkahwin dengan Nabi dan anak-anak Nabi dan keturunan daripada mereka semua. Yang ketiganya ada yang kata semua isteri-isteri Nabi, anak-anak dan cucu Nabi dan Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib yang beriman dari kalangan mereka itu. Okey. Semua ini dimasukkan dengan keluarga Nabi. Dan ada juga yang kata seperti Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat bahawa ahli keluarga di sini maksudnya ialah semua sekali orang-orang yang beriman. Yang beriman baik pada zaman Nabi sampai ke akhir zaman. Jadi selawat dan salam ini ditujukan juga kepada semua orang-orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan makna ahli. Wa ashabihi ataupun wa sahbihi, ada beberapa bentuk kalimah jamak yang biasa digunakan. Dan begitu juga selawat dan salam aku doakan semoga Allah turunkan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat-sahabat Nabi? Iaitu orang-orang yang beriman dengan Allah dan Nabi, yang hidup pada zaman Nabi. Mereka beriman dan mereka melihat Nabi, dan mereka beriman dengan Nabi sehingga ke akhir hayat mereka. Inilah orang yang dikatakan sahabi. Dia biasa lihat Nabi, beriman dengan Nabi sehingga ke akhir hayat dia. Ini dia dipanggil as-sahabi, as-sahabah, para sahabat. Jadi sahabat-sahabat ini mereka adalah peneman Nabi. Setiap orang Nabi ada peneman. Setiap Nabi ada teman yang mendukung kerja-kerja dakwah mereka. Macam mana Nabi Isa AS ada 12 orang yang digelar Hawariyun. Begitu juga dengan Nabi kita SAW ada 124,000 orang yang digelarkan As-Sahabah. 124,000 menurut pendapat yang masyhur. Allati la tustaqsa dhawil fadail. Allati la tustaqsa, iaitu keluarga dan sahabat-sahabat Nabi
yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak terhitung. Masing-masing ahli keluarga Nabi. Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, Khadijah, Hasan, Husain, Aisyah, Saudah, Ummahatul Mukminin, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, kabilah-kabilah Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, semua sekali, mereka semua mempunyai kelebihan masing-masing yang bila dihimpunkan memang tidak terhingga. Kelebihan di sisi Allah. Mereka ada martabat-martabat yang tinggi di sisi Allah. Daripada amalan-amalan mereka dan pengorbanan-pengorbanan mereka yang unik, yang hebat, yang kita tak boleh nak kira. Jadi Islam ini naik melalui pengorbanan mereka dan kelebihan yang ada pada mereka. Islam jadi tinggi dengan sebab pengorbanan-pengorbanan mereka ini. Jadi mereka di sisi Islam mempunyai kelebihan yang tidak terhitung. Jadi sebab itu kita perlu sangat memuliakan para sahabat, keluarga Nabi dan para sahabat. Sebab itu di antara cara untuk kita muliakan keluarga Nabi dan para sahabat ialah kita disunatkan untuk menyebut doa, membacakan doa untuk mereka lah. Apa doa kita baca? Iaitu setiap kali nama-nama mereka disebutkan, kita bertaraddi. Macam mana? Kita sebut radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu kalau lelaki, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Ini satu di antara cara untuk kita memuliakan mereka dan kita bersama-sama dengan Allah dalam memuliakan mereka. Jadi Allah muliakan mereka, jadi kita bersama dengan Allah untuk memuliakan mereka. Kalau Allah saja muliakan mereka, kita tidak muliakan mereka, kita tidak bersama dengan Allah. Macam mana kita jadi hamba Allah? Benda yang Allah buat, kita tak buat. Benda baik yang Allah buat, tak ada hambanya, kita tak bersama dengan Allah. Jadi kita tak akan jadi hamba Allah yang baik. Jadi kita dari masa ke masa kena rajinkan lidah kita bertaraddi, memohon doa kebaikan kepada para sahabat, memuji para sahabat. Jangan sekali-kali kita mencela para sahabat. Mencela para sahabat bawa kita kepada kufur. Satu kemarahan Allah yang besar bila kita mencela para sahabat. Jadi jangan kita cela para sahabat. Kalau kita nampak apa-apa kekurangan mereka, kita kembalikan kekurangan mereka itu kepada Allah. Jangan kita ungkit, Abu Hurairah ni, ini kelemahan dia begini-begini. Uthman, ini kelemahan dia begini-begini. Umar, ini keburukan dia begini-begini. Jadi kalau kita ternampak, janganlah kita sebut dengan lidah. Kita kembalikan apa yang kita nampak daripada kekurangan itu kepada Allah. Kita kata wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Begitu. Dan sentiasa kita zahirkan kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum. Habis nah. Jadi saya rasa takat ni dulu, insya-Allah dah pukul 8. Dah pukul 8, jadi saya takat ni dulu perbahasan kita tentang kita sempat baca tahmid, salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah besok kita akan sambung baki lagi daripada mukadimah ini. Jadi kita penyatakannya dulu, mudah-mudahan apa yang kita bincang pagi ni sikit sebanyak dapatlah kita ambil faedah untuk kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan juga insya-Allah kepada mereka yang tak ada sama kita pada pagi ini. Jadi jangan lupa untuk kita jemput kawan-kawan kita sama yang lain untuk sama-sama bersama kita lah, kita kata lah. InsyaAllah dalam perjalanan kita untuk menghabiskan kitab ini, sama-sama kita jemput kawan-kawan kita yang lain supaya mereka pun sama-sama dapat ambil faedah daripada pengajian ini. Siapa-siapa yang tak ada kerja pagi-pagi, kan? Kita boleh ambil faedah untuk kita mengaji sama-sama. Ini satu perkara yang sangat baik lah. Bila kita dapat belajar dan kita muzakarah tentang ilmu. Sejarah ni kita kena tahu. Terutama sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengaji sejarah, baru kita kenal diri kita.
Kalau kita tak mengaji sarah, kita tak kenal diri kita siapa. Kan? Jadi insya-Allah kita berhentikan dulu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.